Okey, bisik-bisik. Latarnya itu menggunakan latar bagaimana penubuhan haram sebuah rumah kebajikan di suatu lokasi dan juga di suatu kawasan. Jadi mungkin konfliknya itu akan berkisar tentang bagaimanakah kesan penubuhan haram sebuah rumah kebajikan tersebut terhadap mungkin penghuninya dan juga masyarakat di sekitarnya. Ya, ada banyak sebenarnya perkara yang kita boleh pelajari daripada bisik-bisik ini. Kita nak bawakan penerbit dan juga beberapa pelakonnya untuk kita kongsikan pengalaman mereka dan juga apakah pengertian di sebalik bisik-bisik ini dan bagaimana sebenarnya anda semua perlu menontonnya pada Sabtu ini iaitu 24 September jam 9 malam di TV1. Kita nak perkenalkan barisan pelakon dan juga penerbitnya. Kita ucapkan selamat pagi kepada Cik Muhammad Ihsan Sukiman, penerbit, dan juga barisan pelakon kita buat hari ini iaitu Datuk Hilal Azman. Kita bawa Syafi Rafiq dan juga Gambit Saifullah di hujung sana. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih bersama dengan kami. Itu sedikit snippet ataupun pengenalan berkenaan tentang bisik-bisik. Tapi sebenarnya itu ceritanya itu bagaimana pengolahan dan juga penceritaan bagi bisik-bisik ini? Okey, pengolahan ceritanya saya fokuskan pada kes-kes rumah kebajikan yang tak berdaftar, yang mana memang selalunya digunakan sebagai markas operasi untuk penjualan ataupun perdagangan kanak-kanak. So saya ambil inspirasi daripada kisah-kisah polis, kisah-kisah yang kita dengar laporan daripada berita. So saya ambil kisah-kisah tersebut, saya jadikan jadi sebagai satu cerita lah. Okey, baik. Ini adalah masa yang tepat sebenarnya untuk kita mengangkat cerita seperti ini untuk beri kesedaran pada orang ramai apakah situasi yang berlaku di sebalik rumah-rumah yang tidak berdaftar ini kan. Okey, Datuk Hilal Azman, kalau boleh kongsikan kepada kita apakah watak yang dibawa bagi bisik-bisik ini? First, saya terima kasih kepada Abang Comel Ihsan yang sudi mengambil saya. Okey, sejarah saya dekat ATM dia banyak sebenarnya, bermula juga daripada ATM. Watak saya sebagai Hasan penjaga lembu dan juga penjaga rumah itu sendiri. Saya tidak tahu apa-apa. Dalam cerita itu yang saya tahu menjaga anak-anak yang ada di situ sebaik yang mungkin, jaga lembu, nak tengok saya dengan lembu di situ. Dan perkara yang menarik bisik-bisik ini, boleh saya beritahu kenapa dibisik-bisikkan dekat situ? Boleh lah. Bisik-bisik itu disebabkan budak-budak ya. Jadi mereka apa yang berlaku di rumah itu, walaupun kepada Pak Hasan sekalipun, mereka takut. Okey. Jadi antara mereka itu sentiasa bercakap pun seolah-olah macam berbisik. Dah jadi apa macam ni? So they times each other. So selebihnya nanti kita serah kepada director lah sendiri kan. Saya lagi jawab balik lagi. Definitely. Okay. Akan sampai kembali ke giliran saya bersyukur kerana selalunya saya mendapat watak-watak kopra, watak-watak bapa yang ada-ada, yang have. Pemilik Megah Holding. Ya, okey, Megah Holding. Saya jaga. Dengan ini saya dapat saya dengan lembu. Okey. Menarik. Jadi kalau nak tahu selebihnya kita sambung kemudian lah. Kena tengoklah nanti kan. Syafiq memegang watak apa? Saya memegang watak sebagai Fahim. So Fahim ni watak dia ada seorang adik. Apa nama dia? Tak ingat dah. Tak ingat. Okey, tak ada adik. Syahidah. Syahidah. Ada seorang adik Syahidah. Perempuan lah. Perempuan. Okay. Duduk kat rumah tu? Duduk kat rumah kami tu. So kami dua ni anak yatim. So mak ayah tak ada. Jadi Fahim ni dia tak nak kehilangan Syahidah tu lah. Macam dia kehilangan mak ayah dia. So dia protect adik dia. Macam kita boleh nampak scene awal-awal tadi tu. Dia macam Syahidah mana? Macam tu lah. Dia macam cemas lah bila Syahidah tak ada. So dia nak protect adik dia bagi tak nak kena ambil dah. Okey. Ada konflik lah maksudnya nanti antara adik-beradik dua ni? Adalah sikit lah. Tak boleh cerita. Tengok nanti. Kami sendiri bawa watak apa? Macam bawa watak jahat ke apa ni? Saya bermain sebagai Al. Okey. So dalam bila bayangan pertama, sebab bila kita dapat tahu pasal cerita ni kadang-kadang dia explain pasal daripada orang. So kadang bila kita baca skrip tu dia lain pula kan. So saya punya first impression bila saya tahu ada Bang Hilal, ada Mustafa Kamal, ada Syarul Nizam, benda ni mula-mula dia macam Four Brothers, cerita Four Brothers tu, tapi dalam memperdagangkan macam kita ikut cerita Bainun, kita ikut ni
ni sikit kan. So benda tu dia interesting daripada segi tu at first, and then bila kita sambung shoot, macam saya pun bagi tahu saudara-saudara yang lain, saya dah lama tak shoot dengan anak-anak, so dia seronok. Last kali saya shoot dengan kids yang ramai bila shoot filem Upin Ipin. So seronoklah saya rasa dapat jumpa dengan dia younger generation, dan macam mana sekarang ni diorang ada method diorang sendiri untuk berlakon. So dan selebihnya kena tengoklah weekend ni kan. Bercakap tentang isu pemerdagangan kanak-kanak ni ataupun isu pertubuhan rumah kebajikan ni tidak berdaftar ni, kalau dahulu kita ada filem Songlap ya, banyak berfokus pada isu kanak-kanak, isu masyarakat seperti itu. Apakah tujuan drama ini untuk mendidik berkenaan tentang isu-isu kontemporari yang banyak sedang berlaku pada ketika ini? Sebenarnya saya terbitkan ataupun mengarahkan drama ni, dan saya ambil jalan untuk buat cerita berkaitan dengan isu kanak-kanak ataupun rumah kebajikan yang tak berdaftar ni daripada kes Bella. Daripada kes Bella. Sebab kita tengok masa tu kes Bella meletup. Dan kita memang nampak awareness dalam kes itu semakin tinggi. Jadi saya cuba sampaikan melalui fiction, cuma saya ubahlah penyampaian cerita daripada budak-budak yang didedera ataupun budak-budak yang kanak-kanak yang dicedera, kita ubah kepada pemerdagangan. Sebab masih lagi banyak sindiket-sindiket yang menggunakan kanak-kanak, yang memperdagangkan kanak-kanak. Kita masih lagi nampak banyak sindiket begitu di sini, di Thailand. So kita memang nak create awareness lah supaya orang tahu, orang sedar, dan apa tindakan yang apa tindakan yang patut mereka buat kalau jadinya kes-kes begini. Tapi dia ada based on true story ke? Dia memang cerita ni inspired by a lot of true story. Kompilasi banyak cerita yang cerita betul begitu, yes. Tidakkah takut penerbitan drama ini nanti akan backfire ataupun menjadi suatu kontroversi dalam kita menterjemahkan dan berbicara tentang isu ini? Kita sebenarnya kita lihat pada realism, benda ni terjadi di luar sana dan memang orang perlu tahu. Saya anggap begitu. Saya tak jatuhkan mana-mana pihak. Dalam cerita ni saya tak memburukkan mana-mana pihak, tak sebut mana-mana agensi atau badan kerajaan. Tapi saya create awareness kepada tontonan awam. Saya create awareness kepada orang ramai supaya orang tahu, okey, kes-kes begini sebenarnya memang terjadi. Ya, betul. Memang kanak-kanak gelandangan yang diambil daripada bawa ke rumah kebajikan tak berdaftar, kemudian dijual. Memang banyak kes-kes begini yang terjadi. Dijual jadi buruh paksa dan sebagainya. Kan Datuk sendiri, apa nilai-nilai yang mungkin boleh dipelajari daripada... Baik. Sebenarnya lebih daripada itu. Saya mendengar beberapa berita daripada screens Vietnam, Myanmar, Thailand. Perdagangan manusia ini bukan sekadar berdagang manusia, tapi juga sampai ke tahap menjual organ, menjual organ apa yang ada, dan sampai ke tahap itu pelacuran itu satu hal yang lain, buruh paksa itu satu hal yang lain. Dan ada juga yang saya dengar mereka itu dapat lepas lari sebahagian darinya, dan mereka pergi ke balai polis untuk membuat laporan tentang ini, tetapi di tempat itu isunya polis mengantar balik kepada sindiket-sindiket ini. Kerana ada down table-nya, kerana ada kesepakatan mereka. Jadi Tuan Ihsan memberi ini supaya kita sedar, ya, di dalam bisik-bisik, walaupun kita tidak mengupas sedetail-detailnya secara surface-nya, supaya penonton dapat bertanya apa yang selebihnya berlaku, dia sebenarnya sangat ekstrim dan menakutkan. Jadi berhati-hati kepada anak-anak kita yang tidak dijaga rapi, yang dilihat sambil lewa di mana-mana lokasi sekalipun. Dipesan kepada mak ayah, kena jaga anak-anak betul-betul. Percayalah, bila berlaku maka kita menangis banyak lagu. Ya, betul. Okey, Adik Syafiee berlakon dengan pelakon-pelakon senior yang hebat-hebat ya. Jadi apakah ini pengalaman yang antara yang terbaik pernah anda perolehi dalam seni lakonan? Dalam cerita ni juga saya dapat belajar banyak benda lah daripada Uncle Hilal kan. Uncle Hasan. Uncle Hasan lah, boleh lah. Banyak Uncle Hasan, Uncle Gambik, ramai pelakon otak-otak yang ada dalam cerita ni. So ilmu tu yang penting sebenarnya dalam lakonan ni. Macam
kalau kita lagi banyakkan lakonan, lagi banyak ilmu lah kita dapat kan. Ya, So kita betul. boleh upgrade kita punya lakonan pada masa yang akan datang lah. Macam Gambit sendiri macam mana nak cari keserasian dengan kanak-kanak ni? Kata dah lama tak ada rakaman penggambaran dengan diorang kan? Alhamdulillah kalau dengan kanak-kanak so dia natural. Natural. Tak, Okey. tak, Tak ada halangan sangat lah. tak ada halangan sangat kalau saya boleh ingat. Cuma sometimes ni bila kita shoot long hours dengan orang yang baru, so diorang kadang-kadang lakonan tu satu bab, tapi kadang-kadang Fokus je. Dah balance lari. kan to save energy dekat set that. Tapi alhamdulillah saya rasa untuk shoot ni tak menjadi masalah. Saya seronok. Gambit lebih prefer watak antagonis atau protagonis dalam karier anda? Saya suka dua-dua sebenarnya, dan saya rasa macam bagi pendapat saya lah, kalau kita kena colourkan satu watak tu, dalam setiap baik dia ada jahat, dalam setiap jahat dia ada baik. Dia bukan terlampau ekstrim satu je. Jadi kalau dia terlampau ekstrim satu je, bagi saya benda tu jiwa tu tak betul dekat situ, bukan manusia lah kan. So balance tu penting. Mungkin orang nampak saya baru ni lebih kepada watak antagonis, tapi sebenarnya saya rasa tidak. Balance tu Untuk ada. pelbagaikan Ya. karakter. Saya tahu kenapa Gambit boleh handle budak-budak tu, sebab dalam cerita tu he's the person yang torture gila budak-budak tu. No wonder. So that's why dia senang handle. Duduk. Makan. Sudah. So benda-benda itu sebab tu dia senang handle. Macam tu. Mungkin. Itu dinamakan handle. Ya, handle. Dia handle secara kasar. Handle dalam konteks Paling bisik-bisik dia lah. tak pasal kemudian dia ludah je. Tengoklah. Betul ke ada si ludah ke ni? Ya, tengoklah nanti. Hujung minggu So, ni tengoklah. okey, war-warkan Gambit pada penonton untuk sama-sama saksikan bisik-bisik ini. Ya, kita semua berharap tanggal 24 hari bulan ya, hari Sabtu ni. Pukul berapa? Pukul berapa tu? 9 malam. Jadi kita saksikan sambil bisik-bisik. Okey, di Perhatian TV1. Penerbitnya mungkin boleh kongsikan dengan penonton untuk mengetahui dengan lebih lanjut details ataupun butiran bagi tayangan itu. Okey, saya rasa tak ada apa detail saya nak kongsi sangat, melainkan tengoklah sendiri bisik-bisik pada hari Sabtu ini 24 hari bulan jam 9 malam di TV1. Ketahui bagaimana ceritanya, ketahui bagaimana kanak-kanak memainkan emosi yang penting, dan ketahui bagaimana sebenarnya dunia yang kita hidup ni bukanlah semua indah. Ya, okey. Baik, terima kasih kepada penerbitnya iaitu Ihsan, Datuk Hilal, Syafi dan juga Gambit bersama kita pada pagi ini berkongsi berkenaan bisik-bisik. Okey, daripada bisik-bisik mungkin perkara ini boleh digembar-gemburkan untuk menjadi kesedaran kepada masyarakat dan juga untuk menjadi pengajaran kepada masyarakat supaya sejarah tidak akan berulang dan juga situasi-situasi yang kita hadapi tidak akan berulang. Kita nak ke continuous untuk kita berjeda seketika ke berita radio Provisual. Ya, jadi kita terus saja ke continuous untuk dapatkan perkembangan berita terkini bersama dengan rakan penyampai dari Silakan. Konti Radio.